Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nabi Hanaswa binti Ahsan Najib. Jadi, bagi subjek PIMK 1104, saya akan membentangkan satu tajuk iaitu Hadis Maudhu' dan aplikasi teknologi digital hadis yang berautoriti. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan sejarah kemunculan hadis maudhu'. Selepas kewafatan Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib menjadi khalifah pada tahun 41 Hijrah. Jadi daripada situ berlakunya perpecahan dalam umat Islam yang terbahagi kepada 3 puak, iaitu Syiah, Muawiyah dan juga Khawarij. Jadi puak masing-masing membuat satu hadis palsu bagi meyakinkan kenyataan yang mereka beri. Contoh, puak Syiah dia mula membuat hadis palsu dengan menceritakan keutamaan Ali menjadi tampuk kepimpinan khalifah pada ketika itu. Jadi puak Muawiyah dan Khawarij ni dia tak diam. Jadi dia pun mereka pun buat satu hadis palsu yang mengatakan bagi mempertahankan kedudukan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Jadi mereka saling membuat hadis palsu bagi mempertahankan khalifah yang mereka sanjung. Itu berkaitan bagaimana hadis palsu ni mula muncul pada ketika itu. Jadi seterusnya saya akan sambung berkaitan dengan contoh hadis palsu yang puak-puak Syiah, Muawiyah dan Khawarij ni buat. Yang pertama, puak Syiah ni dia buat satu hadis iaitu Ya Ali, innallaha qad ghafara laka wa laziratuka wa liwalika wa ahlika wa la sya'ituka wa la mahabbi sya'ituka fabashshir fa innaka atra'ta lak fihi Daudul Wada. Maksudnya kat sini, hadis ni dia mendominasikan kedudukan Ali ni sebagai khalifah yang berhak menduduki kursi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi tak pernah pun mengeluarkan statement ataupun mengatakan yang bahawasanya selepas kewafatan Nabi tu Ali yang akan menjadi khalifah. Jadi ini adalah salah satu hadis palsu yang puak Syiah ni buat. Lepas tu, pergi kepada puak Muawiyah dan Khawarij, mereka juga menghasilkan satu hadis palsu bagi melawan hujah dengan puak Syiah, iaitu mereka juga mengeluarkan satu hadis ma fi jannati syajarata illa maktuba ala kulli waraqat minha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Umarul Faruq Utsman Az-Zunnurain. Jadi keterangan hadis ni dia menunjukkan darjat yang tinggi bagi Abu Bakar, Umar dan Utsman dibandingkan Ali dan pengikutnya. Jadi mereka ni masing-masing mengeluarkan hadis palsu bagi mempertahankan kedudukan khalifah mereka serta memperkukuhkan fakta yang mereka keluarkan. Itu sedikit berkaitan bagaimana kemunculan hadis palsu pada ketika itu. Jadi saya akan sambung seterusnya berkaitan dengan bagaimana kita nak kenal hadis maudhu'. Jadi kita sebagai umat Islam ni, kita kena kenal hadis maudhu' ni supaya kita tak mengamalkannya, menjadikannya sebagai hujah, kerana banyak kesan buruk yang akan kita dapat bila kita mengamalkan hadis maudhu' yang kita tak kaji dengan lebih mendalam. Okay, setelah kita pergi kepada ciri-ciri hadis maudhu', iaitu dia terbahagi kepada dua, iaitu tanda-tanda pada sanad dan juga tanda-tanda pada matan. Yang pertama, tanda-tanda pada sanad, iaitu periwayat lah, iaitu pengakuan dari pembuat hadis tersebut. Yang kedua, periwayat dikenal dengan seorang yang pendusta. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut bahawasanya yang pertama, pengakuan periwayat, yang di mana perawi ni dia mengaku sendiri bahawa dia memasukkan hadis tersebut. Jadi secara automatik
hadis tersebut akan dihukumkan sebagai hadis maudhu'. Sebagai contoh, kita dapat lihat dari Maisarah Ibnu Abdul Rabi Al-Farisi, bahawa beliau mengaku bahawa beliau memasukkan hadis berkaitan dengan kelebihan dan keutamaan Al-Quran. Daripada sini kita lihat bahawasanya perawi tersebut mengaku yang bahawasanya beliau memasukkan hadis tersebut. Jadi secara automatik hadis tersebut memang dikira sebagai hadis maudhu'. Yang kedua, periwayat dikenal dengan seorang yang pendusta. Bahawasanya dalam kalangan masyarakat juga mengenali bahawa perawi tersebut adalah seorang yang pendusta. Sebagaimana kita dapat lihat dalam kisah Riyas Ibnu Ibrahim yang membuat hadis maudhu' untuk tujuan pendekatan kepada penguasa. Jadi dia ni buat satu hadis palsu supaya dia ni dapat mendekatkan diri dengan penguasa. Jadi secara langsung masyarakat ni dah tahu yang bahawasanya dia ni pendusta. Jadi secara langsung hadis tersebut dikira sebagai hadis maudhu'. Seterusnya kita beralih kepada tanda-tanda pada matan. Tanda-tanda pada matan ni ada 7. Yang pertama, lafaz yang sukar difahami dan bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Yang kedua, makna yang bercanggah dengan Al-Quran, ijma' dan logik akal. Yang ketiga, hadis yang mempertikaikan kewibawaan para sahabat. Yang keempat, bercanggah dengan fakta sejarah. Yang kelima, hadis yang menyokong mana-mana pihak, mazhab atau puak. Yang keenam, menceritakan peristiwa besar namun diriwayatkan oleh seorang perawi. Yang ketujuh, mengandungi unsur persendaan atau melampaui batas mengenai dosa ataupun pahala. Jadi itu berkaitan dengan ada 7 tanda yang boleh kita tahu jika hadis tersebut hadis maudhu' dari segi matan. Okey, jadi kita pergi yang pertama, lafaz yang sukar difahami dan bercanggah dengan bahasa Arab. Seperti yang kita tahu, Rasulullah ni betul-betul seorang orang Arab yang asli. Jadi mustahil bagi baginda untuk macam tak fasih dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, mustahil juga bagi baginda melafazkan satu lafaz yang sukar difahami oleh masyarakat. Kalau kita fikirlah, kalaulah Nabi menyampaikan satu perkara yang sukar untuk difahami, jadi sukarlah Islam tu untuk berkembang. Itu di antara benda-benda yang mustahil lah bagi Nabi. Sebab Nabi ni kan seorang yang penyampai. Jadi mustahil bagi dia menyampaikan satu perkara yang sukar untuk difahami oleh umatnya. Yang kedua, makna bercanggah dengan Al-Quran, ijma' dan logik akal. Di mana makna ni kalau dah bercanggah dengan Al-Quran, lagi-lagi Al-Quran, memang secara automatik dah dikira sebagai hadis maudhu'. Sebab hadis ni merupakan rujukan kedua bagi umat Islam. Jadi jika dia bercanggah dengan Al-Quran, secara tidak langsung kita dapat lihat bahawa hadis tersebut ialah hadis palsu. Sebenarnya kita dapat lihat satu contoh, miqdarud dunya wa annaha sab'ata alfan sanad. Usia dunia ialah 7,000 tahun. Sedangkan kalau secara logiknya lah, kalau 7,000 tahun sahaja, macam tak adalah bumi usia dunia ni tak adalah sampai sekarang. Jadi tak logik lah macam penyataan hadis tersebut. Jadi dikira sebagai hadis maudhu'. Seterusnya kita pergi yang tanda-tanda yang ketiga, iaitu mempertikaikan kewibawaan para sahabat. Apatah lagi kalau hadis tersebut mencaci atau mencela para sahabat. Sedangkan hadis ni kan daripada perilaku Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Jadi mustahil bagi Nabi ni nak mencela para sahabat. Jadi sebagai contoh, hadis palsu ni, Rasulullah telah memegang tangan Ali di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi berkata, inilah wasi dan saudaraku dan khalifah selepasku. Ini mempertikaikan kewibawaan para sahabat, iaitu kalau kita dapat lihat hadis ni mengutamakan kedudukan Ali selepas kewafatan Nabi untuk menjadi khalifah. Sedangkan
pada ketika itu Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, yang kedua Umar dan yang ketiga adalah Uthman. Jadi hadis ni mempertikaikan kedudukan para khalifah dan kewibawaan para sahabat. Yang keempat, bercanggah dengan fakta sejarah. Contohnya lah, hadis ini menyatakan Nabi mengutik cukai ke atas penduduk Khaybar dan Sa'ad ibnu Mu'az yang telah syahid dalam peperangan Khaybar. Berkaitan seterusnya kita akan sambung dengan hadis yang menyokong tanda-tanda dia yang seterusnya. Hadis yang menyokong mana-mana pihak. Itu macam kita dapat tengok tadi, macam contoh yang awal-awal tadi, ada hadis palsu yang dibuat oleh puak Syiah dengan puak Khawarij. Jadi, diorang ni, perawi ni sama ada perawi ni terlampau taksub ataupun fanatik dengan pihak tertentu ataupun tempat ataupun mana-mana bahagian, dan dia menghasilkan satu hadis palsu bagi macam menunjukkan kelebihan lah pada apa yang ditaksubkan tu. Contoh hadis yang menceritakan kelebihan Ahlul Bait yang diriwayatkan oleh golongan Syiah Rafidah. Lepas tu yang keenam, macam cerita besar yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Contoh hadis dia ni menceritakan umat Islam ni pernah ditahan oleh musuh daripada memasuki Baitullah. Sedangkan perawi dia ni ada seorang je. So macam agak mustahil bagi seorang perawi ni je, macam pelik kalau dia seorang je yang macam dengar daripada Nabi. Sedangkan kebanyakannya Nabi kan banyak cakap secara berhalaqah kan. Jadi para sahabat yang lain pun dengar juga. Seterusnya pergi kepada yang terakhir, tanda-tanda matan yang terakhir, iaitu unsur persendaan dan melampaui batas mengenai dosa dan pahala. Contoh kalau kita dapat lihat dari sini, man qala la ilaha illallah khalqullahi min tilka kalimati ta'iran lahu sab'una alfan lisan likulli lisani sab'una lughah yastaghfiruna lahu. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, nescaya Allah akan menciptakan daripada kalimah tersebut seekor burung yang mempunyai 70 lidah, setiap lidah mempunyai 70 bahasa yang sentiasa mohon istighfar untuknya. Kalau kita tengok makna hadis ni pun macam dah melebih-lebih, melampau-lampau lah dia punya macam secara logik macam pelik lah, sebab takkanlah tak mustahil untuk Allah cipta, tapi hadis ni terlampau melebih-lebih. So itulah tanda-tanda terakhir pada matan pada hadis maudhu'. Seterusnya bahagian yang kedua kita akan pergi kepada usaha golongan muhaddisin dalam membanteras hadis. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu usaha golongan muhaddisin dalam membanteras hadis maudhu'. Jadi yang pertama kita lihat mengisnadkan hadis. Yang kedua, meningkatkan usaha pencarian hadis. Yang ketiga, meningkatkan tindakan tegas terhadap pemasuk hadis. Yang keempat, menerangkan keadaan perawi. Yang kelima, menetapkan kaedah umum untuk mengenali hadis maudhu'. Jadi, kita lihat pada yang pertama tadi, mengisnadkan hadis. Iaitu para muhaddisin ni, dia sangat terperinci untuk memilih suatu hadis tu yang baik dari segi perawi, seorang guru maupun dari kawannya. Mereka ni memilihlah, melihat terperinci mengenai perawi tersebut. Asal yang kedua, meningkatkan usaha pencarian hadis. Jadi para tabi'in ni dia akan pergi dari satu kota ke kota untuk menemui para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. So daripada situ para tabi'in akan tanyalah, pernah dengar tak hadis ni? Pernah dengar tak hadis tu? Macam tu. So kalau tak pernah dengar ataupun macam tak pernah diriwayatkan oleh beliau, oleh sahabat tersebut, jadi hadis tersebut dikira sebagai hadis maudhu'. Lepas tu yang ketiga, meningkatkan tindakan tegas terhadap pemasuk hadis. Iaitu kalau dah contohlah golongan muhaddisin ni kalau dia dah dapat detect, kena pasti siapa yang pemasuk hadis tu, dia akan melaranglah
orang tersebut untuk meriwayatkan hadis, lepas tu menjauhkan orang tersebut daripada masyarakat. Sebab apa? Sebab takut kalau orang tersebut dia buat lagi hadis palsu, lepas tu sebarkan dekat masyarakat, dia akan memberikan impak yang buruk lah kepada masyarakat dan juga agama Islam. Lepas tu para muhadisi juga mereka akan menyerahkan para pemasuk hadis ni kepada pihak penguasa untuk dikenakan hukuman. Tak kisah berikutlah pada penguasa tersebut nak dihukum penjara ataupun dibunuh macam tu. Lepas tu, yang keempat, menerangkan keadaan perawi hadis tersebut. Jadi, para muhadisi ni, dia akan mengkaji biodata para perawi dengan lebih mendalam. So, di antara aspek-aspek yang penting, mereka kaji adalah kejujuran, daya ingatan, adil ke dan sebagainya lah. Untuk mereka ni dapat para muhadis ni, daripada situ mereka akan membezakan hadis-hadis ni ikut kategori lah. Contoh macam hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu'. Jadi daripada perawi-perawi itulah para muhadis ni dapat membezakan di antara mana hadis yang sahih dengan mana hadis yang maudhu'. Lepas tu mereka ni ada satu ilmu yang mereka belajar, iaitu ilmu jar wa ta'dil. Iaitu mereka belajar ilmu jar wa ta'dil ni untuk mengenali sifat-sifat perawi. Lepas tu mereka ni akan mengkritik lah para perawi tersebut. Tapi para muhadis ni bukan mengkritik saja-saja macam orang sekarang kritik orang lain kan. Tak, mereka ni mengkritik kerana Allah. So mereka ni mengkritik ni untuk kebaikan Islam lah. Jadi bila dah ada kritikan daripada macam komen daripada para muhadis berkaitan dengan perawi-perawi ni, jadi dah dijadikan rujukan supaya dapat dibezakan lah sama ada perawi ni dan meriwayatkan hadis ni dalam keadaan yang betul ataupun tidak. Seterusnya, bagi yang terakhir, usia yang terakhir, iaitu menetapkan kaedah umum untuk mengenali hadis maudhu'. Jadi, para muhadis ni dia dah banyak buat kajian untuk menetapkanlah satu kaedah yang boleh digunakan masyarakat untuk mengenal pasti sama ada hadis tersebut ada sahih ataupun hadis yang betul ataupun hadis palsu. Jadi para muhadis ni dia senaraikanlah dalam kitab-kitab syarat-syarat, ciri-ciri mengenai hadis-hadis maudhu' ni. Macam tu. Dari segi matan dan juga sanad, macam yang saya terangkanlah sebelum ni. Okey, itu berkaitan dengan hadis maudhu'. Jadi zaman sekarang ni kan kita dah canggih kan. Jadi kalau zaman dulu kita nak kena cari buka buku, ambil masa yang lama lah untuk kita cari hadis sama ada kita nak dapat buktikan hadis tu sahih ataupun maudhu' kan. Jadi zaman sekarang kan dah moden. Jadi wujudnya aplikasi teknologi digital hadis yang berautoriti. Yang di mana kita boleh, contohlah sekarang kita dapat mesej daripada kawan ke ataupun maklumat daripada mana-mana pihak. Jadi kita boleh semak hadis-hadis tersebut sama ada hadis ni benar ataupun palsu. So jadi saya akan bagi tahulah sedikit berkaitan aplikasi yang boleh kita gunakan. Contoh semakhdis.com, doral.net, islamweb.net, hadis.com dan juga sunnah.com. Tapi dalam pembentangan ni saya akan lebih terperinci kepada semak hadis dah, sebab saya lebih memilih untuk semak hadis yang saya terima tu dekat semakhdis.com. Okey, ni berkaitan dengan video ni, iaitu video ni saya chat kawan saya lah. Saya tanyalah dia pernah dapat ataupun tidak hadis, dia ada ataupun tidak hadis berkaitan Ramadan. Lepas tu dia cakap lah ada. Saya tunggulah dia bagi kan. Lepas tu dia bagi satu teks hadis ni. Lepas tu teks hadis tu saya baca lah. Saya baca-baca. Lepas tu saya teringat lah yang bahasanya setiap hadis ni tak semua kita boleh percaya, sebab kita tak tahu sama ada dia tu maudhu' ataupun sahih. Jadi saya pun tekanlah
poster tu adalah keluar hadis dan juga makna dia. Lepas tu saya teruslah copy hadis tu. Lepas copy tu, saya terus pergi dekat website semak hadis dekat Google. Senang je. Terus je type semakhadis.com. Okay, lepas tu saya pergi dekat versi baru, iaitu versi baru beta tu, tekan yang itu. Lepas tu saya teruslah paste saya punya teks tadi tu. Lepas tu saya tekan semak. Lepas tekan semak tu, dari situ saya dapat lihatlah ada teks. Kat situ dia ada makna dia, ada variasi lengkap dia punya teks hadis tu. Lepas tu adalah siapa yang merawikan, sahabat perawi. Lepas tu status tu yang kita dapat lihat. Kat situ adalah dia punya pekaji dengan status dia, kita dapat lihat bahawa hadis tu palsu. Lepas tu ada dapatlah komentar daripada ulama berkaitan dengan hadis tu. Kita dapat lihat dengan jelas lah. Dan juga ada juga rujukan. So dekat semak hadis ni definitely memang saya memang recommended lah dekat orang yang nak guna aplikasi hadis yang untuk semak hadis, sama ada hadis tu sahih ataupun tidak. Okay. Jadi ni di antara kelebihan yang saya boleh kongsi lah. Yang pertama, semak hadis ni mudah untuk kita faham sebab keterangan yang dia bagi tu sangat lengkap. Maksudnya komentar daripada ulama tu lah mengenai hadis tersebut. Lepas tu yang kedua, dia menyokong carian dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. So kalau kita nak, contohlah kita just type cuma kita type mengenai hadis bulan puasa. Dia keluarlah berbagai-bagai hadis-hadis tu dengan statusnya sekali. Ataupun boleh je buat macam saya buat dalam video tu, copy and paste je teks Arab tu. Lepas tu kita dah keluarlah berkaitan dengan hadis tersebut dengan lebih lengkap. Lepas tu yang ketiga, melabel status hadis dengan warna tertentu. Contohlah tadi kita dapat lihat kalau first kalau perasan tadi, kalau palsu dia warna merah. Dia lemah warna merah, mungkar warna merah. So dia label dengan warna-warna tertentu. So kita daripada contoh kita dapat kesan dengan lebih cepat lah, macam dapat perasan yang lebih cepat bahawa hadis tu palsu. Lepas tu yang keempat, boleh menggunakan pencarian pantas. Maksudnya ada satu lagi, kalau kita pergi dekat setting semak hadis tu, kita boleh guna pencarian pantas yang di mana kita just type je teks tu, tak perlu tekan enter. Biasa kita tekan enter untuk proceedkan benda lah tu kan, tapi tak perlu. Kita just type je teks yang kita tu, lepas kita dah dapat keterangan hadis tu. Yang kelima, penerangan tokoh sangat lengkap lah macam yang saya beritahu tu. Lepas tu dia menyediakan rujukan yang lengkap. So kita boleh rujuk lah. Lepas tu hadis tu okey ke tak daripada rujukan mana-mana. Antara kelemahan dia, pertama bilangan hadis dia kurang. Sebab semak hadis ni baru lagi. Jadi bilangan hadis dia kurang lah, tak banyak lagi. Yang seterusnya masih perlu dikemas kini. Jadi kena update website ni sentiasa kena update lah sebab banyak lagi hadis yang tak masuk. Kurang bilangan hadis sahih, betul. Warna yang digunakan dalam aplikasi agak gelap. Ya, agak gelap lah berbanding dengan apps lain. Sekian saja, itu saja berkaitan dengan aplikasi teknologi yang boleh kita gunakan untuk semak hadis. Kesimpulannya, saya dapat cakap bahawa kita sebagai umat Islam ni, kita kena ambil tahu pasal hadis maudhu' ni. Sebab banyak impak buruk yang akan kena kat kita kalau kita ni tak ambil berat tentang hadis maudhu' ni. Contoh, kita kena tahu ciri-ciri dia, kena tahu sejarah dia, kena pandai bezakan, kena selidik. Lepas tu kan bila kita dah ambil tahu pasal hadis maudhu' ni, kita ni kan bukan golongan-golongan para pengkaji hadis kan. Jadi dengan aplikasi yang saya bentangkan tadi, bolehlah digunakan untuk kita untuk kita rujuklah sama ada hadis tersebut sahih ataupun maudhu'. Dan juga hadis maudhu' ni boleh sebenarnya
bukan sekadar memberikan impak buruk tapi dia juga membahayakan agama. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.